Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sebelum kita mula program kita pada malam ini, sahabat-sahabat boleh komen dengar atau tidak, clear tak suara saya? InsyaAllah kita akan mula beberapa minit saja lagi. Boleh jemput kawan-kawan rakan yang berada di rumah ataupun di kampus masing-masing untuk sama-sama kita memeriahkan lagi dan berkongsi majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dan memberi kefahaman yang jelas terhadap tajuk yang kita akan kupas pada malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wa la udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Mereka bertanya tentang hikmah ketetapan Tuhan itu dengan berkata, adakah engkau ya Tuhan kami hendak menjadikan di bumi itu orang yang akan menumpah dan membuat bencana, menumpahkan darah dan membuat bencana, padahal kami sentiasa bertasbih dengan memujimu dan mensucikanmu. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui akan apa yang kamu tidak ketahui. Al-Fadil Ustaz Afiq Farhan, Pengarah Jabatan Pembangunan Mahasiswa Dewan Pemuda PAS Malaysia, Saf Kepimpinan JPM, sahabat-sahabat, adik-adik di kampus, para ulama, para asatizah dan semua rakan-rakan yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana diberi peluang dan ruang pada malam ini untuk sama-sama kita mengikuti majlis ilmu dengan norma yang baru melalui program yang disusun oleh JPM Dewan Pemuda PAS dengan mengisytiharkan hari Khamis sebagai hari tarbiyah JPM. Ini sedikit sebanyak dapat memberi satu semangat dan memberi satu tarbiyah secara konsisten kepada adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang berada di rumah
ataupun ada yang berada di kampus, supaya tidak lekang daripada mengikuti program-program tarbiyah. Mudah-mudahan walaupun dalam fasa PKP kita diuji dengan COVID-19, Allah Subhanahu Wa Taala masih lagi memberi peluang kepada kita untuk menuntut ilmu. Walaupun kita dalam keadaan sedih tidak boleh menunaikan solat di rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita kita tanam azam niat kita supaya setiap kali waktu azan dikumandangkan, kita teringin sangat untuk menunaikan solat secara berjemaah di masjid. Bila kita tidak boleh mengikuti solat jemaah, kita mestilah melazimi dengan menunaikan solat jemaah di rumah kita ataupun di tempat tinggal kita masing-masing. Tuan-puan, adik-adik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya terlebih dahulu ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur JPM atas jemputan untuk saya bersedikit untuk berkongsi satu kitab yang ditulis oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, yang insya-Allah kita akan kupas kitab ini secara sepintas, ataupun kita akan ambil ibrah yang penting melalui satu kitab yang ditulis oleh Tuan Guru ni, yang sangat mahal dan saya ibaratkan sebagai magnum opus, karya agung Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, iaitu kitab Fiqh Siyasah Khulafa Ar-Rashidin Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelum kita nak masuk kepada tajuk ataupun buku yang kita ingin kupas, kita sangat bertuah kerana buku yang ditulis oleh Tuan Guru ini ialah sangat istimewa kerana mengandungi prinsip-prinsip, sejarah-sejarah tentang perjalanan Khalifah Abu Bakar dalam memimpin umat Islam, dan bagaimanakah kita mengambil manfaat ibrah pengajarannya supaya kita boleh amalkan, praktikkan dalam kehidupan kita. Jadi buku Khalifah Abu Bakar ini adalah buku kesinambungan daripada kitab Fiqh Harakah dari Sirah Nabawiyah yang Tuan Guru tulis sebanyak 3 jilid. Dan hari ini Tuan Guru mengajar pada setiap pagi Jumaat secara online di Facebook Tuan Guru, yang saya kira sudah jilid yang ketiga. Jadi 3 jilid yang Tuan Guru kupas tentang perjalanan sirah nabawiyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan saya dimaklumkan Al-Fadhil Ustaz Idris Muhammad Yusof telah mengupas kitab Fiqh Harakah tersebut dalam 2 minggu yang lepas. Jadi pada setiap minggu keempat, setiap bulan, sekali sebulan, saya akan berkongsi dengan adik-adik sahabat mahasiswa tentang kitab Fiqh Siyasah Khulafa Ar-Rashidin Khalifah Abu Bakar. Jadi saya sarankan adik-adik boleh dapatkan kitab ini di Pustaka Permata Ummah. Di sini adalah sebuah penerbit rasmi karya-karya Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, dan buku ini ialah kalau kita beliknya lebih kurang hampir 400 muka surat, dan kita sangat teruja dan sangat bersyukur kerana tidak banyak karya-karya tentang Khulafa Ar-Rashidin ditulis oleh dalam bahasa Melayu, dan ditambah lagi ditulis oleh seorang Tuan Guru yang terlibat dalam politik dan juga seorang ulama. Jadi tulisan yang kita baca sekarang adalah tulisan seorang ulama dan negarawan, bukan hanya sekadar ulama yang mengajar di masjid, bukan hanya sekadar ulama yang menceritakan tentang akidah, ibadat, tasawuf, tapi juga ulama yang terlibat dengan politik kenegaraan. Jadi sangat sesuai buku ini ditulis oleh seorang ulama negarawan yang mendidik rakyatnya, mendidik umatnya kepada cahaya Islam, dan mendidik rakyatnya supaya berpolitik
secara politik Islam dan meninggalkan politik Machiavelli ataupun politik matlamat menghalalkan cara atau politik yang berasaskan ideologi yang lain. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT dan diberikan kekuatan oleh Tuan Guru. Dan saya dimaklumkan dan kami mendapat makluman daripada pihak Pustaka Permata Ummah bahawa Tuan Guru sudah menyiapkan manuskrip Khalifah fiqh siasat Khulafa Ar-Rasyidin sehinggalah Khalifah Ali karramallahu wajhah, dan insya-Allah akan diterbitkan dalam masa terdekat, iaitu Khalifah Umar Al-Khattab, disusuli dengan Sayyidina Uthman dan disusuli dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi insya-Allah kita tunggu sahaja terbitan Pustaka Permata Ummah sehinggalah keempat-empat jilid, keempat-empat khalifah pada selepas kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu dapatkan buku ini untuk memahami secara lebih lanjut tentang perjalanan politik, strategi politik yang dihadapi oleh para khulafa ar-rasyidin. Baiklah, adik-adik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi kita mula, saya insya-Allah pada malam ni kita akan masuk kepada perkata sikit mukadimah dan bahagian 1. Dan bahagian 2 dan selanjutnya kita akan berkongsi dalam siri-siri yang akan datang. Adik-adik yang dikasihi sekalian, pada prakata ini Tuan Guru menyebut tentang peranan manusia untuk memakmurkan dunia. Selepas mana Nabi Muhammad SAW wafat, dan sebelum itu sahaja lagi ialah kita lihat bagaimanakah pelantikan Nabi Muhammad SAW dilantik dan ditempatkan di sebuah tempat negeri yang kering kontang, wadin ghairu zar'in, iaitu sebuah tempat di kota Mekah Al-Mukarramah pada awalnya yang padang pasir, yang panas, tetapi berjaya menjadi sebuah tamadun yang disegani sehingga mampu mencabar Rom dan Parsi. Asasnya yang disebut oleh Tuan Guru ialah kerana madrasah Rasulullah SAW mengajar bahawa peranan manusia untuk memakmurkan dunia ini hendaklah bermula dengan pembangunan insan mengikut acuan Allah pencipta alam. Maka kita menariknya, kita nak kaji, nak baca tentang Khulafa Ar-Rasyidin ini ialah kerana Khulafa Ar-Rasyidin ini ialah para sahabat, ialah generasi awal yang mendapat tarbiyah secara langsung daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah produk yang terbaik yang dihasilkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka menjadi satu kewajipan kepada kita untuk memahami tentang sosok tubuh para sahabat, khususnya yang kita akan kaji pada malam ini ialah tentang Khulafa Ar-Rasyidin. Dan Tuan Guru juga sebut bahawa Islam ni tidak mati dengan kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan cahaya Islam ni tidak boleh dipadamkan. Walaupun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, akan tapi adanya generasi-generasi yang menyambung perjuangannya sehinggalah hari akhirat. Dan Al-Quran ini akan menjadi hidayah dan petunjuk kepada manusia yang tetap terpelihara dan mendapat jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Tuan Guru sebut di sini, yang saya sebut tadi ialah para Khulafa Ar-Rasyidin dan generasi awal sangat besar jasanya, lagi hebat kerana mendapat tarbiyah secara langsung daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewajibkan kita mengambil teladan daripada mereka. Pada zaman keemasan para khulafa, Islam telah berkembang ke segenap penjuru dunia, mengislamkan manusia, ilmu dan tamadun tanpa sebarang paksa. Sangat menarik apa yang disebut oleh Tuan Guru, kerana role model para khulafa Ar-Rasyidin ini kita boleh lihat, kita boleh teladani bagaimanakah para sahabat mengembangkan Islam sehingga 2/3 dunia. Dalam keadaan para sahabat boleh mengislamkan ilmu-ilmu tamadun-tamadun yang lain. Dalam keadaan para sahabat mengislamkan manusia tanpa paksaan.
dan menunjukkan sistem yang sangat adil kepada masyarakat. Maka mereka bertapak atas dasar Islam yang kukuh dengan istiqamah dan mengolah kebijaksanaan manusia daripada pelbagai bangsa, agama, budaya, masa, tempat dan situasi, serta menolak unsur yang sesat dan buruk tanpa paksaan. Ini di antara kebijaksanaan, hikmah bagaimanakah Islam boleh membuka yang disebutkan fathu kan. Kita bila sebut tentang pembukaan Islam, kita tidak gelar sebagai penjajahan imperialisme, tapi kita gelar sebagai fathu, ialah pembukaan. Sebab dalam sejarah telah mencatatkan rakyat sendiri mengalu-alukan kedatangan umat Islam untuk membuka, membebaskan mereka daripada kezaliman ajaran-ajaran Kristian dan sebagainya. Maka Ibnu Abdullah bin Mas'ud juga menegaskan tentang kenapa kita perlu meneladani Khulafaur Rasyidin ini. Sebab Abdullah bin Mas'ud sebut, man kana minkum mustinan falyastinu biman mata fa innal hayy la tu'min alaihi alfitnah. Sesiapa yang inginkan pengajaran, maka ambillah daripada orang yang sudah meninggal dunia, kerana mereka telah mengakhiri kehidupan. Maka sesungguhnya orang yang masih hidup belum lagi dapat ditentukan kejayaannya dalam menghadapi ujian hidup. Makna katanya kita ni perlu meneladani sifat-sifat orang yang telah meninggalkan kita. Kerana orang yang telah meninggalkan kita sudah terbukti keimanan mereka, sudah terbukti istiqamahnya mereka terhadap ajaran Islam. Kita tengok kepada almarhum Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat, kita lihat kepada Al-Fadil, Ustaz Fadil Noh dan para pimpinan-pimpinan yang lain yang istiqamah bersama PAS dan istiqamah bersama Islam. Maka kita perlu meneladani golongan ataupun sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan umat Islam, para pemimpin yang sudah terbukti bahawa mereka berjaya mengakhiri hidupnya dengan istiqamah bersama Islam. Oleh sebab itulah dalam sedikit tentang bila sebut tentang Tuan Guru Haji Abdullah Hadi Awang, itu penulis kitab ini, apabila banyak kalangan sahabat-sahabat mahu menulis tentang biografi Tuan Guru. Apa Tuan Guru kata? Tuan kata, saya masih lagi belum pasti sama ada bagaimanakah pengakhiran hidup saya. Ini Tuan Guru sebut. Makna kata Tuan Guru pun sangat takut bagaimana nak mengakhiri hidupnya. Maka Tuan Guru kata, kalau nak tulis biografi saya, tulislah selepas saya meninggal. Ketika itulah baru tahu bagaimanakah pengakhiran hidup saya. Jadi ini seorang ulama yang sangat tawadhu', yang sangat berkat hidupnya, yang kita boleh dan kita ada sekarang. Ulama tersebut, Tuan Guru tersebut sudah ada berada dalam depan mata kita. Mungkin kita tak sempat dengan zaman Ustaz Fadhil, mungkin kita tak sempat dengan zaman almarhum Tuan Guru Abdul Aziz Nikmat sebagai mursyid am. Mungkin adik-adik generasi yang masih muda mungkin tidak berkesempatan. Tapi kita ada seorang ulama, iaitu Tuan Guru Haji Abdullah Hadi Awang, yang merupakan sangat alim, yang kita boleh katakan sebagai mujtahid siasi, yang mengadunkan ilmu-ilmu turas, diadunkan untuk dikeluarkan ijtihadnya dalam politik semasa. Jadi benda perkara inilah yang kita patut syukuri, dan kita kena baca karya-karya agung Tuan Guru ni, dan kita perlu dengar ucapan-ucapannya supaya kita mengambil manfaat daripada sejarah hidup dan perjuangannya. Baiklah adik-adik, sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam muqaddimah kitab ini Tuan Guru sebut para sahabat radhiyallahu anhu menerima berita sedih kewafatan Rasulullah SAW dengan penuh rasa sedih dan pilu yang amat, kerana kecintaan mereka kepada baginda SAW melebihi kecintaan kepada diri mereka, ibu, bapa dan keluarga yang tersayang. Kita tak boleh nak bayang, sahabat-sahabat adik-adik sekalian, bagaimanakah saat kewafatan Nabi Muhammad SAW, bagaimanakah keadaan para sahabat ketika itu. Kalau hari ini kita sudah kematian, kalau ada di hadapan saya ini sudah kematian ibu, sudah kematian ayah, ataupun sudah kematian orang yang dikasihi, kita sudah rasa sebab, kita rasa sebulan, 2 bulan rasa kosong je diri kita, rasa macam tak lengkap.
Saya kematian ibu saya pada 2010. Ketika itu saya berada di matrikulasi CFS UIA. Dinilai ketika itu ibu meninggal dalam keadaan yang sangat mengejut. Ketika itu saya menuju ke istimak terbawi pertama yang diadakan oleh Dewan Pemuda PAS di Masjid Rusila, dan ibu saya meninggal pada pagi tersebut 9.24 pagi pada hari Jumaat 1 Oktober 2010. Ketika itu pun kita rasa seolah-olah kosong. Tambah lagi saya ni ada bongsu dan saya seorangnya yang masih belum kahwin. Maka kita rasa sangat sedih, rasa kosong jiwa sebab kehilangan tempat bergantung. Apatah lagi yang dihadapi oleh para sahabat ketika itu, kehilangan seorang Rasul yang dipuji oleh Allah SWT, yang menyelamatkan manusia daripada jahiliyah kepada cahaya. Tidak boleh kita nak gambarkan bagaimanakah keadaan tersebut yang kacau bilau, yang para sahabat terbahagi kepada 4 golongan. Golongan pertama, sahabat yang sedih sebagaimana yang berlaku kepada Ahlul Bait, Ummahatul Mukminin, para isteri Rasulullah SAW, anak menantu, bapa dan ibu saudara keluarga yang terdekat kepada baginda SAW. Golongan kedua, golongan yang tidak tahu, golongan yang bingung, tak tahu nak buat apa sebab terkejut dan terlalu sedih. Dan ada golongan yang ketiga, golongan munafik yang mengambil kesempatan dengan berperanan menjadi gunting lipatan. Dan golongan keempat, golongan terus murtad daripada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di situ kita boleh faham situasi yang dihadapi ketika itu ialah situasi sahabat-sahabat Nabi berdepan dengan ujian dalaman dan ujian luaran. Ujian dalaman ialah wujudnya golongan murtad, wujudnya golongan munafik, dan wujudnya ancaman luaran daripada Rom Parsi yang cuba untuk menghapuskan Islam. Maka ketika itu bagaimanakah peranan yang diambil oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dalam memimpin umat Islam yang kita cerita selepas pada ini. Di situ kita nak gambarkan adik sekalian bahawa betapa tak boleh nak gambar bagaimana sahabat Nabi SAW berdepan dengan kewafatan baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga kan mereka yang murtad itu mengambil kesempatan dengan menafikan perintah kewajipan menunaikan zakat terhadap negara dan masyarakat. Mereka membatalkan zakat sebagai rukun daripada agama Islam. Dan kita lihat juga bagaimana reaksi Sayyidina Umar Al-Khattab yang menghunus pedang lalu menegaskan Nabi Muhammad SAW tidak wafat, hanya pengsan sahaja. Seperti mana Nabi Musa AS ketika menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sehingga kan Sayyidina Umar ketika itu mencabar sesiapa yang menyatakan Rasulullah wafat akan dihukum dan bertindak terhadap mereka. Dalam situasi tersebutlah kita lihat bagaimanakah Abu Bakar radhiyallahu anhu selepas mana keluar daripada rumah Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, iaitu Abu Bakar menyampaikan ujian dan tidak mempedulikan apa yang diugut oleh Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar sebut apa? Ini kata-kata yang sangat mahal sehingga menenangkan Sayyidina Umar Al-Khattab dan para sahabat yang lain. Sayyidina Abu Bakar sebut, ala man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyul la yamut. Wa qala wa ma Muhammadan illa rasulun qad khalas min qablihi ar-rusul afa imma ta'u qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurra Allah syai'a wa sayajzillahu syakirin. Maknanya sungguhnya sesiapa yang menyembah Allah, sesiapa yang menyembah Muhammad, sebenarnya Muhammad telah mati. Dan sesiapa yang menyembah Allah, ketahuilah sebenarnya Allah itu maha hidup selama-lamanya, tidak sekali-kali mati. Seterusnya Sayyidina Abu Bakar membaca surah Ali Imran ayat 144 yang bermaksud, dan tiadalah Muhammad itu melainkan seorang Rasul. Telah berlalu sebelumnya Rasul-Rasul yang telah mati. Adakah sekiranya dia mati
biasa atau terbunuh, lalu kamu berpusing pendirian, berpaling tarah menjadi murtad. Sesiapa yang berpusing pendirian, maka dia tidak akan mendatangkan mudarat sedikit pun kepada Allah, dan Allah tetap mengurniakan ganjaran kepada orang-orang yang bersyukur. Apabila Sayyidina Abu Bakar membaca ayat ini, menyebabkan Sayyidina Umar ni terduduk, terdiam, seolah-olah baru kali pertama ayat ini diturunkan. Sedangkan ayat ini diturunkan ketika perang Uhud. Sehinggalah para sahabat yang lainnya menjadi tenang dengan penuh kesabaran dan kesedaran, dan berlakulah seterusnya urusan pengebumian jasad yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu di bilik Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jadi di sini kita lihat sebagaimana yang saya sebut tadi, dalam keadaan tersebut negara umat Islam menghadapi ujian dalaman dan musuh luar yang sedang mengepung dari segenap penjuru. Baiklah, adik-adik yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seterusnya kita masuk kepada bab 1, iaitu tentang kewajipan menegakkan khilafah selepas kewafatan Rasulullah SAW. Jadi secara ringkasnya kita boleh faham bahawa Allah SWT sebut yang saya baca pada awal muqaddimah ayat tadi, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sebagaimana yang kita faham, maknanya tugasan khalifah atau khilafah ialah iqamatuddin wa siyasatud dunyawi. Dan banyaklah ayat-ayat yang lain yang menceritakan tentang kewajipan berpolitik, dan politik menjadi sebahagian daripada ajaran Islam. Yang saya kira sahabat-sahabat, adik-adik boleh baca banyak kitab-kitab khususnya buku budaya politik Matan dan Sastra yang Tuan Guru sebut tentang risalah politik Islam. Yang di sini banyak dalil-dalil, hujah-hujah yang boleh dibaca dan difahami tentang kewajipan berpolitik. Apa yang menariknya, salah satu ayat yang saya nak kongsi ialah tentang bagaimanakah kewajipan berpolitik ni, sehingga kan Allah Ta'ala sebut yauma tuqallabu wujuhuhum finnar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna as-sabila rabbana atihim du'afaini min al-'adzab wa la'anhum la'nan karira. Ayat ini sangat memberi makna kepada kita bahawa setiap perkara yang kita buat, kita undi pemimpin, kita memilih pemimpin, kita menyokong pemimpin, semua itu akan disoal oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu dalam politik Islam ni, sahabat-sahabat adik-adik sekalian, adanya dosa dan pahala. Ini yang selalu banyak ayat-ayat yang Tuan Guru sebut, dan salah satu ayatnya Tuan Guru akan sebut ayat ini untuk menceritakan tentang kewajipan berpolitik dalam agama. Sebabnya dalam surah Al-Ahzab ni Allah Ta'ala sebut pada masa muka mereka dibalik-balikkan dalam neraka, mereka berkata dengan sesalnya, alangkah baiknya kalau kami dahulu semasa dunia taat kepada Allah serta taat kepada Rasulullah. Dan mereka berkata lagi, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mematuhi kehendak ketua-ketua dan orang-orang besar kami, lalu mereka menyesatkan kami dan di jalan yang benar. Wahai Tuhan kami, berilah mereka azab sengsara 2 kali ganda, dan laknatkanlah mereka dengan laknat yang besar. Ini ucapan penyokong-penyokong yang mengundi orang-orang yang zalim menjadi pemimpin. Di hari akhirat kelak, penyokong-penyokong ni akan berkata, mendoakan kepada Allah Ta'ala, minta kepada Allah Ta'ala, Rabbana atihim du'afaini minal azab wa la'anhum la'nan kabira. Berilah azab 2 kali ganda kepada pemimpin ni. Sebab apa? Sebab mereka ni fa'adalluna as-sabila. Sebab mereka ni ialah sudah menyesatkan kami. Makna katanya, salah satu benda yang menjadi satu kewajipan kita, mesti berhati-hati dalam memilih pemimpin. Dan salah satu ayat yang lain yang selalu Encik sebut ialah tentang 7 golongan yang mendapat naungan arasy Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satunya adalah, yang pertama ialah al-imamul adil. Golongan pertama yang mendapat naungan arasy Allah Ta'ala di hari akhirat ialah pemimpin yang adil. Itu Nabi meletakkan ranking yang pertama yang mendapat naungan arasy Allah ialah pemimpin yang adil. Maka macam mana kita boleh kata politik suku, agama suku, politik tak ada dalam agama, tak perlu nak
ambil kisah tentang politik, sedangkan banyak ayat Quran dan ada dalil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang kewajipan berpolitik, kewajipan menegakkan agama dengan agama Allah Subhanahu, mengurus dunia dengan iqamatuddin wa siyasatud dunya. Seterusnya Tuan Guru sebut dalam kitab ini ialah tentang Rasulullah SAW ni tidak mewasiatkan siapa penggantinya. Dan saya akan cepatkan sikit sebab kita dah kurang 10-15 minit lagi kita akan habis. Sebenarnya yang ni sahabat-sahabat adik-adik boleh baca lah. Dan makna katanya ketika kewafatan Nabi Muhammad SAW, Nabi tak sebut siapa pengganti. Dan pemilihan Sayyidina Abu Bakar ni yang kita akan cerita sedikit lagi adalah tentang bagaimanakah konsep syura yang diamalkan oleh Islam, dan Islam sudah mendahului konsep demokrasi barat apabila meletakkan urusan politik negara menjadi hak rakyat secara adil dan berakhlak. Ini beza Islam dengan diktator. Islam berbeza dengan teokrasi yang menjadikan rakyat sebagai hamba, yang menjadikan golongan agama padri sebagai Tuhan. Berbeza dengan Islam yang tidak meletakkan warisan keluarga sebagai asas kepada pemerintahan dan tidak bertuhankan akal manusia. Seterusnya sahabat-sahabat yang dikasihi oleh Allah SWT, selepas mana ketika mana dalam keadaan para sahabat ketika itu dalam keadaan sudah tenang apabila apabila mendengar ucapan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan golongan ahli bait menguruskan jenazah Nabi Muhammad SAW, maka para sahabat yang lain pergi ke Thaqifah Bani Sa'idah untuk membincangkan siapa pengganti Nabi Muhammad SAW. Ini sangat menarik yang kita boleh lihat, dan Tuan Guru sebut dalam kitab ini sebagaimana yang ditafsirkan oleh para ulama, syura itu diadakan dengan segera kerana urusan siasah memimpin negara yang lebih penting daripada urusan mengebumikan jenazah Rasulullah SAW. Walaupun urusan pengebumian juga kewajipan yang sangat besar. Di sini nak menunjukkan bahawa urusan politik memimpin negara ini sangat besar dalam Islam, tanpa menafikan kewajipan untuk pengurusan bumi jasad Nabi Muhammad SAW yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika itu yang mengurus jasad Nabi, ketika itu adanya Sayyidina Ali karramallahu wajhah bersamanya Az-Zubair Al-Awwam dan Talhah berada di rumah isteri Nabi Muhammad SAW mengurus jenazah Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu berada di Thaqifah Bani Sa'idah, suasana menjadi tegang bila kaum Ansar berpendapat mereka lah yang paling layak menjadi khalifah menggantikan Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mencadangkan Sa'ad bin Ubadah. Jadi kita akan pergi apakah hujah-hujah yang disebut oleh kaum Ansar. Kenapa mereka kata mereka ni golongan yang paling layak menggantikan Nabi? Salah satunya alasan mereka kerana mereka ni telah berjihad bersama Rasulullah SAW dengan penuh pengorbanan sehingga kan diberikan pujian oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mereka mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Manakala golongan Muhajirin pula mengatakan mereka paling layak sebab mereka kata mereka lah golongan yang pertama menganut Islam, berdakwah semenjak daripada permulaan Islam dan menghadapi ujian dahsyat ketika di Mekah. Maka dalam keadaan suasana genting tersebut, maka datanglah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ke Thaqifah Bani Sa'idah selepas berlakunya perdebatan yang sangat hangat sehingga perangai jahiliah telah melupakan setengah pihak kepada akhlak musyawarah dalam Islam. Sudah berlaku sedikit ketegangan, maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi ucapan. Ucapan sangat panjang yang saya akan baca dan kita akan ringkaskan. Apakah ucapan Abu Bakar? Abu Bakar sebut, saya sebutnya ringkaskan di sini ialah, maka menjadi suatu perkara yang besar dan sukar kepada bangsa Arab untuk meninggalkan agama nenek moyang mereka. Maka Allah memilih secara khusus kalangan para muhajirin yang terawal. Mereka terdiri daripada kalangan kaum baginda sallallahu alaihi wasallam yang pertama mempercayainya, mempertahankannya serta bersabar menghadapi kejahatan kaumnya yang membohonginya.
ketika semua orang yang lain menentang dan berpaling tidak mahu mengikutinya, menjadikan mereka tidak gerun kerana sedikit jumlah pengikut dan ramainya orang yang benci. Maka kalangan Muhajirin menjadi orang yang ulung menyembah Allah sahaja di bumi ini dan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka lah penolong dan keluarganya dan orang yang paling berhak mengendalikan urusan umat selepas kewafatan Rasulullah SAW. Tidaklah golongan yang menentangnya melainkan orang yang zalim. Kamulah wahai kaum Muhajirin pembantu dan keluarga Rasulullah SAW dan orang yang layak menjadi pemimpin selepasnya, tidaklah menentangnya melainkan orang yang zalim. Kamu pula wahai golongan Ansar adalah kalangan yang tidak boleh dinafikan kelebihan dari segi agama dan yang paling awal menganut Islam. Allah telah mengisytiharkan keredaannya kepada kamu menjadi penolong yang ulung kepada perjuangan menegakkan agama dan menolong Rasulullah SAW. Ramai dalam kalangan kamu golongan Ansar, kalangan isteri baginda SAW, dan ramai dalam kalangan sahabatnya yang juga terdiri pada kalangan. Tiada yang lebih daripada kamu selepas golongan Muhajirin. Maka sewajarnya pemimpin utama daripada kalangan kami iaitu para Muhajirin dan para jemaah menteri daripada kalangan puak Ansar. Maka ucapan yang disampaikan oleh Sayyidina Abu Bakar tersebut menenangkan para sahabat, dan Sayyidina Abu Bakar pun mencalonkan Umar Al-Khattab dan Abu Ubaidah Al-Jarrah sebagai khalifah. Ni nak menunjukkan bahawa para sahabat ni bukannya hubur riasah, bukannya nak gila jawatan, tapi saling fastabiqul khairat. Selepas Sayyidina Abu Bakar memberi ucapan, maka Sayyidina Abu Bakar pun mencalonkan Umar Al-Khattab. Maka Umar Al-Khattab dan Abu Ubaidah Al-Jarrah pula bangun mencadangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, dan berlakulah pengisytiharan dan persetujuan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah pertama selepas kewafatan Rasulullah SAW. Maka Tuan Guru sebut di sini pemilihan khalifah berlaku secara syura yang tidak mengandungi unsur paksaan dan tidak berlaku dengan mudah, melainkan selepas dilontarkan pendapat yang dibahas secara masak. Ini maksudnya nilai syura, nilai demokrasi yang sudah ditunjukkan oleh Islam selepas kewafatan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menunjukkan Islam mendahului demokrasi barat yang melaungkan suara rakyat, suara keramat dan sebagainya. Seterusnya Tuan Guru sebut juga secara ringkasnya ialah kita lihat pada peringkat awalnya ada sahabat Nabi yang tidak berbai'ah. Contohnya Zubair Al-Awwam, Talhah bin Ubaidillah dan Abu Sufyan bin Harb. Tapi selepas mana ketika itu mereka berbai'ah kepada Sayyidina Abu Bakar. Namun krisis dalaman yang berlaku dalam kalangan umat Islam tidak menyebabkan berlakunya peruntuhan darah. Sangat menarik kisah peristiwa tersebut. Dan kita boleh simpulkan 3 pendapat. Ada 3 pendapat dan 3 hujah tentang masalah pemilihan khalifah dengan hujah masing-masing. Pendapat pertama iaitu yang mencadangkan daripada golongan Ahlul Bait. Ahlul Bait menegaskan bahawa ketua negara mesti daripada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas mereka mencalonkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kerana banyak ayat-ayat Quran pada pandangan mereka, hujah mereka, banyak ayat Quran dan hadis yang menyebut tentang kelebihan Sayyidina Ali karramallahu wajhah dan tugas diserahkan kepadanya ketika hayat Rasulullah SAW. Itu pandangan yang pertama daripada golongan Ahlul Bait yang mencadangkan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Golongan yang kedua ialah golongan Ansar yang mencalonkan Sa'ad bin Ubadah. Kerana apa? Kerana mereka menganggap mereka ni banyak kelebihan, membantu Nabi Muhammad SAW ketika hijrah Nabi ke Madinah, banyak berkorban penduduk asal Madinah yang menyerahkan tanah air mereka, jiwa raga mereka, harta mereka dan berjihad bersama Islam. Ini perkara yang tidak boleh nafikan. Betapa kita baca dalam Al-Quran tentang betapanya mereka ni wa yusiruna ala anfusihim, kan? Mereka ni isar terhadap para sahabat yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Kalau yang ada isteri lebih diceraikan bagi kepada sahabat yang berhijrah. Kalau ada harta lebih bagi kepada sahabat-sahabat yang berhijrah. Memang sangat
dimuliakan sehingga Allah Ta'ala mengangkat darjat golongan Ansar yang sangat banyak kelebihan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mereka mencadangkan Sa'ad bin Ubadah. Dan golongan yang ketiga iaitu golongan Muhajirin mencadangkan Abu Bakar As-Siddiq kerana kelebihan Abu Bakar dari sudut pengaruhnya. Maka hujah ni diambil daripada hadis Nabi SAW, Al-a'immatu min Quraisy, itu para pemimpin hendaklah daripada kalangan Quraisy. Maka di sini faktor dominasi yang disebut oleh Ibn Khaldun, salah satu sebab dipilih Abu Bakar ni sebab ialah faktor kabilah yang dominan. Quraisy ketika itu kabilah yang dominan. Maka disebut dalam kitab ni, ayat cikgu juga sebut yang kita boleh ambil istifadah ataupun ambil pengajaran. Makna katanya kita mesti melantik pemimpin yang berpengaruh, yang dominan. Kalau dalam konteks negara kita, mesti Melayu yang beragama Islam, bangsa Melayu yang beragama Islam. Oleh sebab itulah Tuan Guru mencetuskan atau menggerakkan usaha untuk perpaduan ummah. Kerana majoriti rakyat Malaysia ialah dalam kalangan orang Islam berbangsa Melayu. Kalau bangsa lain beragama Islam, kalau mereka majoriti, mereka juga boleh memimpin Islam. Syaratnya, syarat mesti Islam. Syarat kedua mesti bangsa yang dominan. Maka pemilihan Abu Bakar salah satu sebab Islam mestilah. Yang keduanya sebab Quraisy ketika itu ialah sebuah bangsa kaum yang dominan. So faktor dominan ni sangat penting dalam nak memimpin sebuah negara. Okay, dan yang lain juga lah disebut oleh Ibn Khaldun sebagai kematangan keilmuan Abu Bakar radhiyallahu anhu yang banyak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelebihannya menemani Rasulullah ketika berhijrah, dan banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam menugaskan menjadi imam. Dan ayat surah At-Taubah 40 yang disebut tentang bila Nabi berhijrah bersama Abu Bakar dalam surah dalam Gua Thur, yang sangat menariknya Allah Ta'ala sebut idhuma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijududin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi al-'ulya. Ini surah At-Taubah ayat 40 yang adik-adik boleh rujuk. Okey, saya cuba ringkaskan di sini, iaitu okey, kenapa juga tidak dipilih golongan Ansar? Sebab golongan Ansar ni ada zaman sejarah yang mereka berlakunya pertelingkahan di antara Aus dan Khazraj. Jadi apabila dilantik Abu Bakar ni sudah memadamkan api-api pertelingkahan dalam kalangan Ansar. Pak Ansar ni sebelum kedatangan Islam bersama Nabi SAW, Ansar ni berpecah dengan Khazraj, berlakunya perpecahan saudara puluhan tahun. Maka menjadi salah satu sebab tidak dilantik golongan Ansar sebagai khalifah. Dan kenapa tidak dikhususkan kepada Ahlul Bait? Sebabnya Islam ni tidak mewarisi sistem pemerintahan yang berku dalam satu keluarga semata-mata. Dan kita lihat banyaklah Nabi Muhammad SAW pun tidak mengahwinkan putrinya dengan keluarganya saja. Nabi mengahwinkan 2 putrinya bersama Sayyidina Uthman bin Affan. Nabi mengahwinkan Zainab bin Jahsy dengan Zaid bin Harithah, dan banyak dalil-dalil yang lain. Okey, dan kita lihat juga lah pandangan golongan Ahli Bait ni telah menimbulkan golongan mazhab Syiah yang berketurunan Ali dan Fatimah radhiyallahu anha. Dan ada satu golongan lagi daripada Ahli Bait yang daripada golongan Abbas, yang juga memperjuangkan keturunan Al-Abbas ni, iaitu bapa saudara Nabi, sehingga mewujudnya kerajaan Abbasiyah. Ini disebut oleh Tuan Guru. Dan golongan Ansar pula melahirkan mazhab Khawarij. Kalau golongan Ahlul Bait tadi melahirkan mazhab Syiah, golongan Ansar melahirkan mazhab Khawarij. Okey. Okey, jadi di sini ayat sebut ni adalah hendaklah diyakini betapa mereka itu sahabat Nabi ini tidak didorong oleh nafsu hubbur riyasah, mencintai jawatan ketua. Kerana keimanan yang ikhlas dalam diri mereka masing-masing telah memadamkan sifat yang buruk. Mereka hanyalah berlumba-lumba untuk kehadapan dalam menunaikan perintah Allah yang besar fadilatnya.
Maka sedikitlah yang kita nak cerita sikitlah tentang Sayyidina Abu Bakar. Siapa Sayyidina Abu Bakar ni? Sayyidina Abu Bakar ni namanya ialah Abdullah bin Uthman, ataupun Abu Quhafah bin Abi al-Quraisy at-Tamimi. Dia berasal daripada Bani Tamim, daripada kaum Quraisy. Kaum Quraisy. Abu Bakar ni akhlaknya sangat mulia dan tidak terpengaruh dengan amalan-amalan jahiliah. Tidak pernah menyembah berhala, tidak melakukan maksiat, meminum arak dan sebagainya. Dan Sayyidina Abu Bakar ni lahir 2 tahun selepas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umurnya agak dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Abu Bakar ni sangat rapat dengan Nabi sebelum Islam lagi. Sebelum Nabi menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum jadi rasul lagi. Zaman kanak-kanak pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah rapat dengan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan Abu Bakar merupakan lelaki pertama yang menganut Islam daripada kalangan bukan ahli rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyaklah kita dengar cerita perang Uhud, bila berlakunya goncangan Uhud. Nabi sebut usbud Uhudun fa innama alayka nabi wa siddiqun wa syahidan. Diamlah wahai Uhud, berada di atas seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid. Okey, seterusnya saya pergi pada rumusan, iaitu tentang pelantikan khalifah. Ini ialah pelantikan khalifah ni ialah di atas dasar ketokohannya dalam lapangan ilmu, dan banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan Abu Bakar dan Ali lebih bersifatkan kelebihan. Banyak sebenarnya hadis-hadis yang menceritakan tentang Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Ali ni yang menjelaskan tentang kelebihan dari sudut peribadi, tetapi bukan menjadi dalil kepada untuk menetapkan mereka sebagai khalifah. Kena faham di sini bagaimana kita nak memahami hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan Sayyidina Abu Bakar, yang menceritakan tentang kelebihan Sayyidina Ali. Yang hadis-hadis ini sebenarnya bukan dalil yang menetapkan mereka menjadi khalifah. Kerana itulah pendapat kebanyakan para ulama yang mentahqiq nas-nas yang dikaitkan dengan 2 orang sahabat agung itu. Okey, seperti lalunya saya sebutlah apa pandangan mazhab Syiah. Mazhab Syiah berpandangan banyaklah hadis yang dibacanya. Contohnya hadis yang dibaca oleh mazhab Syiah, man kuntu maulahu fa ali maulahu. Sesiapa yang aku menjadi tuannya, maka Ali adalah tuannya. Hari yang lain, wa man kuntu waliyahu fa hadha waliyuhu. Allahumma wali mawalahu wa adim man adahu. Dan sesiapa yang aku menjadi walinya, maka ini dia Ali walinya. Wahai Tuhan, pimpinlah orang yang jadikan dia wali, dan musuhilah orang-orang yang memusuhinya. Ini di antara hadis-hadis yang dipakai oleh mazhab Syiah yang menjadikan hujah mereka bahawa Sayyidina Ali karramallahu wajhu layak menjadi khalifah. Sedangkan dari sudut periwayatan hadis ini, Tuan Guru sebut berdasarkan sebab periwayatan hadis ini adalah perbalahan yang berlaku antara Ali bin Abi Talib dengan Usamah bin Zaid. Maka bila berlakunya pertelingkahan di antara Sayyidina Ali dengan Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid ni ialah cucu angkat Rasulullah SAW. Sebab Zaid bin Harithah ni lah anak angkat Nabi. Usamah ni anak kira cucu Nabi lah, anak kepada Zaid bin Harithah. Maka Nabi sebab nak meleraikan pertikaian tersebut, maka berkatalah anta maulaya. Sehingga kan banyaklah hadis-hadis yang Tok Guru sebut di sini ialah bagi meneraikan perbalahan mereka berdua, maka Rasulullah SAW bersabda dengan hadis tersebut. Tapi hadis tersebut bukanlah menentukan Ali karramallahu wajhah sebagai khalifah secara nas yang nyata. Pada yang sama tidak dinafikan bahawa Mesih Ali juga mempunyai kelayakan menjadi khalifah. Okay, itu di antara dalil daripada mazhab Syiah. Mazhab Khawarij juga banyaklah menggunakan dalil isma'u wa ati'u wa in ista'mala 'alaikum 'abdun habsyi ka'anna ra'sahu zabibah. Dengarlah Ta'ala pemimpin, sekalipun dilantik yang memimpin kamu itu seorang hamba yang berbangsa Habsyi. Itu di antara dalil hujah Khawarij. Ya, hujah Khawarij. Dan kalangan Quraisy juga berpandukan al-a'immatu min Quraisy lah. Okey, jadi di sini kita secara khulasahnya kita boleh faham di sini bahawa apa yang kita nak ambil fikrahnya ialah pelantikan Sayyidina Abu Bakar dia ambil atas dasar
pengaruh kaum yang dominan. Itu hadis Al-A'immatu min Quraisy. Ini yang disebut oleh Al-Juwaini dan Ibn Khaldun yang mensyarahkan hadis tersebut, yang menyatakan bahawa syarat ini tidak kekal kepada kaum Quraisy sahaja. Makna katanya bukan Quraisy ini semata-mata akan menjadi pemimpin, tapi kalau bangsa Arab itu bertukar agamanya, berpaling tadahnya, wa istabdal ghairakum, ayat Allah Ta'ala, kalau kamu berpaling tadah dan sebagainya, maka Allah Ta'ala akan mengganti dengan kaum yang lain. Maka maknanya kata segala sejarah Islam pun bukan bangsa Arab semata-mata yang memimpin dunia. Adanya selepas pada itu bangsa Kurdis, Turki dan bangsa-bangsa yang lain. Maka di sini Tuan Guru sebut, saya ulang di sini, realiti hari ini di Malaysia menunjukkan Melayu adalah bangsa paling ramai mengenal Islam. Maka pemimpinnya sekarang hendaklah dalam kalangan orang Melayu yang mempunyai ketokohan dari sudut kepimpinan Islam. Sekiranya bangsa lain lebih ramai yang menganut Islam, maka tokoh daripada kalangan mereka itulah yang dipilih menjadi pemimpin negara. Okey, jadi itulah di antara fikrah kesimpulan yang kita boleh ambil daripada bab pertama tentang pelantikan Khalifah Abu Bakar, iaitu pelantikan Khalifah Abu Bakar dipilih atas dasar kaum yang dominan, dan bagaimanakah kita nak praktikkan dalam fiqh siasah di Malaysia, iaitu kita mesti melantik pemimpin dalam kalangan bangsa Melayu yang beragama Islam. Sebab apa? Sebab bangsa Melayu kaum yang dominan. Syarat mesti Islam dan berakhlak mulia. Berakhlak mulia. Kalau bangsa Melayu ni tidak lagi menganut Islam, maka orang Cina pula menjadi kaum yang dominan, dan orang Cina pula beragama Islam, maka orang Cina pula menjadi pemimpin utama dalam negara kita. Itu jelas fikrah yang ingin disampaikan oleh Tuan Guru, yang saya kira sangat menarik, yang kita boleh faham dan kita boleh hayati pada malam ini. Jadi ada yang sekalian, anak-anak sebutnya bab satu tadi ada syarah kitabnya. Kalau kita baca buku Aici bab 1 Khalifah, tentang Khalifah Abu Bakar bab 1 ni, ada syarahnya tentang A'immatu min Quraisy. Aici syarah kat mana? Berarti Aici syarah di buku Islam dan Kebangsaan. Buku ni sangat special sebab Aici tulis sewaktu PKP tahun lepas, bulan 3. Kami dapat manuskrip buku ni selepas 2 minggu PKP. Jadi di sini banyak Acik syarah tentang A'immatu min Quraisy, tentang bagaimana, kenapa perlunya realiti mesti bangsa Melayu memimpin negara. Jadi 2 buku ni sangat menarik yang kita boleh hadang, iaitu buku Fiqh Siasat Khulafa' Ar-Rasyidin, Khalifah Abu Bakar dan Islam dan Kebangsaan. Kalau ada yang berminat tu boleh Google lah, ataupun kat Facebook tu Pustaka Umatul Ummah, boleh dapatkan situ sebagai bahan bacaan kita waktu PKP ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati majlis kita pada malam ni. Saya mohon maaf sekiranya ada tersalah kata, tersalah bicara, sepanjang ada kekurangan dan sebagainya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak JPM. Terima kasih kepada, saya dimaklumkan Ustaz Afnan Hamimi, Ketua Dewan Pemuda PAS, menonton sama pada malam ni. Saya sangat terkejut lah bila pos yang tengok ni, apalah dia akan komen kat saya nanti, skor kad saya lulus tak lulus ni, ataupun hijau ke merah ke. So tunggulah apa respon daripada Ustaz Afnan NKP. Saya terima kasih kepada Ustaz Afiq Farhan dengan JPN. Terima kasih kepada Ustaz Ikram, Lajnah Tarbiyah JPN, termasuk juga Ustaz Izzat Irfan yang menghubungi saya. Dan terutama terima kasih kepada adik-adik yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain hari dan siaran. Mudah-mudahan sedikit sebanyak Allah Ta'ala bagi keberkatan dalam majlis kita. Terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi dan kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.